Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafida binti Albarani, pelajar PDPP Pendidikan Islam Unit 2 Menengah. Pada hari ini, saya akan membincangkan berkaitan dengan pentaksiran murid inklusif dan murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Baiklah, antara apa yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah yang pertama pengenalan apa itu murid inklusif, murid berkeperluan pendidikan khas dan juga konsep pentaksiran. Kemudian saya akan memperkenalkan berkaitan dengan program pendidikan inklusif ataupun PPI. Kategori murid, pentaksiran bagi murid berkeperluan pendidikan khas dan kemudian berkaitan dengan sijil kemahiran Malaysia, isu dan cabaran serta jalan penyelesaian. Baiklah, kita pergi kepada murid inklusif. Apa itu maksud inklusif? Inklusif di sini boleh diertikan sebagai proses pengintegrasian murid-murid berkeperluan khas ke dalam bilik darjah yang biasa. Yang mana pendidikan inklusif ini memberi peluang kepada murid berkeperluan khas yang mempunyai kepelbagaian kategori dalam pembelajaran dan mereka boleh belajar bersama-sama dengan murid arus perdana dan sekaligus dapat meningkatkan keupayaan mereka dengan lebih optimum. Satu program telah diwujudkan iaitu Program Pendidikan Inklusif PPI, yakni di mana konsep program pendidikan inklusif adalah selaras dengan pernyataan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan, ini Pendidikan Khas 2013, yang mana ianya adalah satu program pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Terdapat dua pendekatan daripada program pendidikan inklusif ini. Yang pertama adalah inklusif penuh dan yang kedua adalah inklusif separa. Okey, inklusif penuh iaitu murid berkeperluan khas belajar secara sepenuh masa bersama-sama dengan murid arus perdana. Manakala inklusif separa adalah murid berkeperluan pendidikan khas belajar bersama-sama murid arus perdana bagi mata pelajaran akademik atau aktiviti akademik atau aktiviti kokurikulum yang tertentu sahaja. Murid berkeperluan pendidikan khas iaitu murid yang selalunya memiliki ciri-ciri tertentu yang menghalang mereka mengikuti persekolahan seperti kanak-kanak biasa, yang mana mereka ini memiliki satu atau dua gabungan kecacatan atau kekurangan atau kelemahan, yakni sama ada dari sudut fizikal, deria, mental, emosi, sosial, kesihatan atau tingkah laku berbanding pelajar-pelajar normal yang biasa. Terdapat 6 kategori bagi murid berkeperluan pendidikan khas. Yang pertama adalah kurang upaya penglihatan, iaitu kalau kita lihat mereka yang buta, kurang upaya pendengaran, mereka yang pekak, kurang upaya pertuturan ataupun yang bisu, kurang upaya fizikal, masalah pembelajaran dan juga kurang upaya pelbagai. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kategori murid berkeperluan pendidikan khas adalah salah satunya mempunyai masalah pembelajaran. Okey, apakah itu masalah pembelajaran? Okey, masalah pembelajaran adalah masalah neurologi yang boleh mengganggu kemahiran asas seperti membaca, menulis, mengira dan juga kemahiran aras tinggi seperti menakul, mengingat atau mengorganisasikan maklumat. Di mana masalah pembelajaran ini adalah kecacatan yang menghalang kemajuan akademik seseorang individu, tetapi ianya terdapat beberapa jenis kategori masalah pembelajaran. Yang pertama adalah sindrom Down, kedua autism, ketiga lewat perkembangan, yang keempat ADHD dan yang kelima masalah pembelajaran spesifik seperti disleksia. Ini berdasarkan Akta Orang Kurang Upaya 2008. Baiklah, kita pergi kepada topik perbincangan seterusnya iaitu berkaitan dengan konsep pentaksiran. Di mana pentaksiran merupakan satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti mengumpul, merekod, memberi skor dan menghurai maklumat tentang pembelajaran bagi sesuatu tujuan.
Terdapat beberapa jenis pentaksiran bagi murid berkeperluan khas. Yang pertama adalah kemahiran pembelajaran asas iaitu dari segi sudut pengamatan. Yang kedua, kemahiran sosial dan tingkah laku melihat kepada bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah kemahiran bahasa, yang ini dari sudut membaca, menulis dan juga lisan. Dan yang keempat adalah kemahiran matematik. Jika kita lihat kepada pentaksiran bagi pelajar arus perdana yang mana pentaksiran mereka adalah berasas kepada 3 domain iaitu domain kognitif, psikomotor dan juga afektif. Kita lihat pula kepada domain pendidikan khas. Terdapat 6 domain pendidikan khas. Yang pertama adalah domain kognitif, domain tingkah laku, domain bahasa dan komunikasi, domain sosial emosi, domain motor halus dan juga domain motor. Terdapat 5 tujuan pentaksiran. Yang pertama adalah pemeriksaan dan pengenalpastian. Yang kedua adalah kelayakan dan diagnosis. Yang ketiga, penempatan dan juga perkembangan RPI. RPI ini adalah rancangan pendidikan individu di mana saya akan jelaskan sebentar lagi. Kemudian perancangan pengajaran dan juga penilaian. Terdapat beberapa instrumen yang kita boleh gunakan untuk tujuan pentaksiran. Antaranya adalah pemerhatian, penyediaan portfolio, senarai semak dan juga lembaran kerja. Saya maklumkan tadi ada disebut berkaitan dengan RPI. RPI ini adalah rancangan pendidikan individu. Apa itu RPI? RPI adalah dokumen yang diberi mandat oleh Akta Pendidikan Individu Kurang Upaya yang memberi panduan untuk pembangunan dan implementasi program intervensi pengajaran serta proses mengukur kemajuan murid. Baiklah, saya datakan juga contoh rancangan pendidikan individu bagi sekolah kebangsaan, sekolah rendah. Di mana kalau kita lihat pada rancangan pendidikan individu ataupun RPI ini, ada dinyatakan berkaitan dengan matlamat jangka panjang, kekuatan murid tersebut dan juga kelemahan murid tersebut. Di mana mereka akan melihat secara global, secara holistik, apa kekuatan ataupun kelemahan yang boleh kita perbaiki di masa akan datang. Juga adalah contoh bagi rancangan pendidikan individu bagi sekolah menengah yang mana melihat kepada perkara yang sama iaitu matlamat jangka panjang, matlamat jangka pendek. Kerana ini adalah merupakan salah satu inisiatif kerajaan iaitu dengan menyediakan satu CJ iaitu CJ Kemahiran Malaysia di mana CJ Kemahiran Malaysia ini merupakan satu program persijilan dalam pelbagai bidang kemahiran yang didapati dapat membantu murid berkeperluan pendidikan khas MBPK dalam membina laluan kerjaya mereka terutamanya yang berkaitan dengan dalam bidang industri. Kerana tujuan daripada program berkaitan dengan CJ Kemahiran Malaysia ini diwujudkan adalah untuk mencapai sesebuah sekolah yang diiktiraf sebagai pusat bertauliah di mana fokus program ini adalah untuk melatih murid berkeperluan pendidikan khas dalam bidang kemahiran dan seterusnya mereka memperoleh CJ Kemahiran Malaysia iaitu SKM. Baiklah, seterusnya kita melihat kepada isu dan juga cabaran. Saya datangkan dua isu. Yang pertama adalah instrumen tidak mencakupi semua aspek. Yang kedua, pentaksiran yang dijalankan tidak memberi gambaran lengkap berkaitan tingkah laku murid berkeperluan pendidikan khas ataupun murid inklusif. Baiklah, kita lihat kepada isu yang pertama iaitu isu instrumen tidak mencakupi semua aspek di mana instrumen tidak mencakupi semua aspek yang kita perlu lihat dari segi emosi, kognitif, agresif dan juga pasif. Di mana dalam instrumen Isu yang kedua adalah pentaksiran yang dijalankan tidak memberi gambaran lengkap berkaitan tingkah laku murid berkeperluan pendidikan khas yang di mana pentaksiran dijalankan pada masa tertentu dan juga ianya amat terhad. Kekurangan senarai semak untuk mengenal pasti tingkah laku murid. Dan ini adalah dua isu yang timbul dalam pentaksiran yang berkaitan dengan murid berkeperluan pendidikan khas ataupun murid inklusif.
Dan ini adalah beberapa jalan penyelesaian bagi isu yang timbul. Yang pertama, instrumen dibina perlu merangkumi semua aspek, sama ada emosi, kognitif. Yang kedua, perancangan pentaksiran oleh guru. Yang ketiga, pengetahuan dan kemahiran guru dalam membuat pentaksiran bagi pelajar. Baiklah, ini sahaja perbincangan kita berkaitan dengan pentaksiran bagi murid inklusif dan juga murid berkeperluan pendidikan khas. Sekian, terima kasih.